Kalau diorang memang tak suka, diorang memang terus cakap je dekat media sosial. So benda tu spread memang terlalu cepat lah. Kalau kita baca dengan nada, nak buat apa dengan Dr. Ibu, boleh ke? Tu nampaklah Zuli ni nak peli-peli orang. Membabitkan Linda konon-kononnya ada membuat hubungan dengan itu yang membuatkan Linda tak boleh tunggu. Assalamualaikum, Bobby. Oh, Emily. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan rancangan hiburan sensasi nombor 1 Malaysia, Melody. Saya Nabila Huda dan anda akan bersama dengan saya selama 1 jam dan saya akan ceritakan cerita-cerita tentang hiburan tempatan yang kontroversi, yang panas, yang macam-macam, segala-gala cerita ada dalam satu masa yang sama selama 1 jam. Yes, tapi sebelum tu nak bagi tahu ya, jangan lupa untuk follow Instagram Melody TV3 dan di Twitter Melody TV3 Official, ataupun kalau ada sebarang komen bolehlah bersertakan dengan hashtag Melody TV3 di Twitter dan Instagram korang. Okay, don't waste time. Kita straight to the point. Ni, nak cerita pasal penyanyi popular kita, Sufian Suhaimi. Dengar-dengar cerita tak ada ribut, tak ada taufan, tiba-tiba she dah ada baby. Janganlah fikir bukan-bukan. Dia kan sekarang dah meniaga bantal zikir. Lepas tu kan dia dah keluar lagu baru tau. Tapi katanya dia dah semakin sendu dan macam tidak menyengat lagi. Baby Pian, are you okay? Baby Pian, you can always talk to me, okay? I can be your shoulder to cry on. Ada. What's the story, Baby Pian? Tell me lah. Okay, go. Sedang ku menatapi. Selepas kejayaan lagu Janji tahun lepas, Sufian Suhaimi senyap seketika dari dunia nyanyian dan memberikan fokus pada bidang perniagaan. Selepas setahun menyepi, muncul dengan buah tangan terbarunya. Wah, rasa-rasanya lah kan, apa yang Sufian Suhaimi boleh janjikan untuk kita semua mesti meletup punya. Okey, tak apa. Jom kita bersama dengan Sufian Suhaimi. Sebenarnya bila kita rilis lagu Janji tu, perancangannya besar dan ada macam-macam benda yang kita nak buat untuk single tu dan juga dan seterusnya. Tapi bila negara dilanda pandemik dan juga kita tak dapat mempromosikan lagu tu seperti mana yang kita rancang, mungkin ini waktu untuk kita slow down sekejap dalam bidang industri muzik dan juga fokus terhadap benda lain. Tapi lagu Janji saya anggap berjaya juga, mencapai view lebih daripada 10 juta di YouTube. Saya rasa orang menerima baik lagu Janji itu. Dan juga saya mendengar request daripada orang lain bila dia nak dengar sesuatu yang baru daripada Sufian Suhaimi. Dari situlah datangnya semangat dan juga kita buat keputusan untuk keluarkan another single, memeriahkan lagi industri dan juga menjawab pertanyaan peminat lah. Ada juga komen-komen yang kita terima sebelum ini, mungkin dalam masa setahun tu Sufian Suhaimi agak senyap, fokus kat bisnes dan agak sendu. Tiba-tiba pula tutup, dia dah keluar single pula. Orang nak catch up balik. Nama Sufian Suhaimi di dalam industri nyanyian ni macam agak terkapai-kapai sikit. So bagi pendapat Sufian sendiri, sebenarnya kita dah nampak benda ni apabila keadaan industri hiburan Malaysia saya rasa macam bercampur-campur. I think at this point we have to be very sensitive on many issues. Itu antara faktor kenapa saya tak terlalu bergiat aktif dekat dalam industri hiburan, dan kita bagi ruang sebenarnya untuk rakyat Malaysia fokus dengan apa yang dia perlu fokus. Tapi saya rasa macam terlalu lama juga tak keluarkan single. Apa yang kita buat untuk lagu Cinta Tak Bertepi ni adalah sekadar orang cakap siapa yang rindu tu, inilah buah tangannya. Kita yakin dan juga kita sedar memang dia akan mengambil masa dan juga effort yang tinggi untuk comeback. Saya rasa ramai juga artis dekat luar sana yang berada dekat situasi yang sama. Memang itulah situasi industri hiburan sekarang bagi saya. Oh, bukanlah dia tinggalkan industri hiburan kita. Rupanya dia nak fokus pada perniagaan.
Tak baik mulut cakap dia sendu tau. Okey, Abi nak doakan supaya Pian akan terus sukses dalam perniagaan. Good luck, okey? Okey guys, ni nak cerita dengan cerita yang terbaru ni. Ain Dea adalah seorang gadis kampung berhijrah kerja di bandar. Dekat tempat kerja dia ada pula bos yang garang. Bos dia yang bernama Ashley pula sangat pemboros dan suka membulinya. Namun adakah hubungan mereka akan kekal sebagai pekerja? Atau mungkin lahir bibit-bibit suka sama suka? Who knows kan? Jom saksikan drama romantik terbaru Hello, Jangan Tapau Cintaku, lakonan Nafis Muaz, Elisha Sanda dan Ika Farhana secara percuma dan eksklusif di aplikasi iQIYI, dan juga anda boleh layari di www.iq.com/local. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan VT ini. Okay, go! Ini Ain Dea, gadis kampung yang suka berusaha dan berjimat cermat. Kalau rezeki lebih, boleh tapau lebih. Ini pula Ash Fayad. Anak orang kaya di bandar. Belagak, garang pula tu. Awak memang tak cek dulu sebelum hantar kat saya? Ish, boleh ke perbezaan ni bawa balik bahagia ikat tepi? Dalam Hello, Jangan Tapau Cintaku. Jangan tapau cinta. Jumaat lalu, industri hiburan tanah air telah digemparkan dengan berita tentang penyanyi Siti Sarah Raisuddin yang syarat mengandung 7 bulan terpaksa ditidurkan di unit rawatan rapi ICU Hospital Chancellor Tuanku Mukhris Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berikutan tahap oksigen yang tidak stabil akibat jangkitan COVID-19. Sebagai alternatif bagi mendoakan kesejahteraannya, ramai rakan-rakan artis turut mengadakan bacaan Yasin dan doa secara atas talian. Petang itu juga, doktor telah memaklumkan paras oksigen Sarah semakin baik dan selamat menjalani pembedahan bagi mengeluarkan bayi lelaki dalam kandungan kira-kira jam 5 petang. Alhamdulillah. Namun, bayi yang dilahirkan ketika ini memerlukan bantuan alat pernafasan kerana peramatan. Saya tahu kat sini ramai yang kenal dia. Saya mohon maafkan segala-gala apa je yang dia ada sakit ke hati ke apa saja. Ampunkan dia, halalkan makan minum dia. Saya yakin dia akan balik. Saya yakin dia akan sihat. Semoga dengan memaafkan dia supaya mudah perjalanan dia tu. InsyaAllah. Saya sangat berlapan ada. Tadi saya almost lost. Saya tak tahu. Saya tadi macam mencari-cari sebenarnya. Saya nak buat apa. Saya redha dengan ujian Allah ni. Saya yakin di setiap ujian yang saya lalu ada kebaikan di depan. Walaupun benda itu tidak baik, itu adalah yang paling baik Allah nak bagi dekat saya dan keluarga saya. Saya mohon sangat semua orang yang ada kat sini, ampunkan isteri saya, halalkan makan minum dia, dan kalau boleh, kali sembahyang doakanlah untuk dia. Kepada semua penonton Melodi dan juga rakyat Malaysia, sama-samalah kita berdoa agar Siti Sarah kembali sihat seperti sedia kala dan dipermudahkan segala urusannya sekeluarga. Amin. Saya komen macam orang biasa je komen. Korang yang highlight, korang screenshot, korang jadikan headline, aku ke yang kena. Membabitkan Linda konon-kononnya ada membuat hubungan dengan itu yang membuatkan Linda tak boleh tunggu. Terima kasih kerana anda setia bersama dengan saya dalam Mel Hello a Day. Yes, peminat filem suspense dan Korea kini boleh menyaksikan The Close Ward di Tonton Cinema sekarang. Langgan di www.cinema.tonton.com.my atau di aplikasi Tonton. Jom kita tengok trailer ni. Nak tahu dengan lebih lanjut, kita saksikan VT playback ini. Okay, go. 거기서 없어요. 여기가 어딘지 아세요? 얘들아, 뭐 어쩌자는 거야? 당신들 이게 뭔지는 알고 써먹는 거야? 괜찮으세요? 아저씨. Okay guys,
Untuk segmen Selidik kali ni, kita nak bercerita lah pasal kisah sebalik seseorang selebriti tu, dia punya kejayaan. Kalau kita cerita pasal kejayaan guys, mesti ada kena dengan peminat. Sebab iyalah, kalau peminat tak sokong, macam mana kita nak berjaya, betul tak? Selain daripada kita kena berdisiplin, lepas tu kita nak kena berusaha. Peminat juga adalah orang yang paling important dalam kejayaan kita. Tapi, jeng. Peminat ni ada pelbagai jenis. Iaitu fanatik versus taksub. Jadi kita sempatlah interview dengan rakan-rakan artis kita, Hakim Rusli, Tomok dan Kak Ziana Zain dan juga fan club diorang. Kita tengok apa kata mereka. Okay, go. Wani Hasnaizers, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much, Miracle Legacy. Kimi Leo yang terus mengundi Hakim, terima kasih. Di sebalik kejayaan kerjaya seni selebriti, pastinya peminat setia adalah antara penyumbang terbesar dalam perjalanan dan kejayaan kerjaya seni mereka. Tanpa sokongan peminat, seorang selebriti tidak mampu bertahan dan beroleh kejayaan yang dikecapi hingga ke hari ini. Namun ada juga kelompok peminat yang ekstrim dan boleh diklasifikasikan kepada dua kategori. Peminat fanatik versus taksub. Anda yang mana satu? Tak apa, jom kita dengar apa kata wartawan Melodi mengupas mengenai topik menarik minggu ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum Kak Ziana Zain. Apa cakap berkenaan dengan karier seni Kak Ziana? Lebih 30 tahun dalam industri seni. Kalau boleh flashback, ingat kembali pada awal karier Kak Ziana dulu berhadapan dengan banyak jenis peminat. Ada yang kita tahu peminat fanatik, peminat yang setia. Ini ada yang ekstrim, yang terlalu taksub. Mungkin Kak Ziana menceritakan pengalaman Kak Ziana sendiri. Di antara peminat kita yang kalau gimana je kita show, tak kira kat mana. Even dekat TV3 ke, dekat Jalan Makruf dulu tu, kalau tiap-tiap minggu kita ada kat masjid-masjid tu, muka dia ada. Tak pernah even sekali Kak Zana tengok dia tak hadir. Dan sekarang ni pun dia dah jadi penyanyi dah. Tapi saya rasa bangga. Saya nak announce nama dia pun, Fazli Zainal. Kak Zana masih ingat lagi dia. Pada suatu ketika dahulu, Tomok pernah bersama dengan New Boys. Menjadi satu fenomena lah orang kata. Perempuan-perempuan di luar sana tak tidur lena dengan New Boys. Mungkin Tomok boleh ingat lagi pada zaman itu kan, yang tak ada social media dan sebagainya. Bagaimana peminat dulu memberi reaksi kepada Tomok dan The New Boys? Bila peminat nak jumpa artis, diorang kena tengok keratan majalah, akhbar. Dulu ni New Boys ada dekat Johor, ada dekat Perak. So masa itulah diorang berkumpul ramai-ramai kan. Untuk jumpa kan, satu pengalaman yang sangat manis. Tomok melalui satu zaman mana more appreciate artis. Waktu-waktu tu saya mula-mula keluar dengan New Boys tu, lagu hit Sejarah Mungkin Berulang. Bila keluar je sekolah tu, adalah budak-budak sekolah lain ada yang tunggu kat depan kan. Oh, Tomok sekolah kat sini. Itu antara satu pengalaman yang saya tak akan dapat lah benda tu sampai bila-bila kan. Hakim Rusli, peminat Hakim kita tengok memang kelompok peminat yang ramai, yang luar biasa kan. Mungkin Hakim boleh ceritakan pengalaman Hakim sendiri kan, ada juga peminat-peminat yang melampaui ekspektasi Hakim. Segelintir lah, tak semua. Ada dalam 2-3 orang je yang saya perasan ambil tahu tentang saya terlebih. Sampai ke privasi saya, apa yang saya buat tak adalah marah pun. Cuma minat tu boleh. Saya pun ada minat artis saya juga. Siful Nasir, Dato' T. Jamabilah. Cuma kita minat tu sekadar minat, support okey. Tapi bila terlalu mengambil tahu sedalam-dalamnya kisah seseorang tu, benda tu susah. Kalau kita tengok zaman sekarang dengan zaman dulu punya fans, totally different. Rasa hormat itu tinggi. Dan kalau dia nak mengeluarkan perkataan pun, kita pun manusia tapi berlapis. Adab kita, gaya hidup kita, kita orang Timur dan kita orang Islam. Bahasa mencerminkan kepribadian. Sesiapa saja kat luar sana boleh memberi pendapat. Agak tough tu selebriti sekarang ni kan. Setiap apa pergerakan kita tu, kalau diorang memang tak suka, diorang memang terus cakap je dekat media sosial. So benda tu spread memang terlalu cepat lah. Terbang daripada KL ke Kuching semata-mata nak pergi tengok event. Siap ada bilik khas yang penuh dengan merchandise. Wow, memang dahsyat. Kita tahu sokongan ni memerlukan masa, tenaga, duit yang banyak. Mungkin apa yang Kina dapat selain daripada kepuasan menyokong selebriti kegemaran Kina? Daripada niat tu nak support segala dia punya sukses, kejayaan dia, apa-apa award yang dia dapat dalam berkaitan career, fans dia akan rasa gembira. Itu dah cukup dah. Isu bombazir tak pernah wujud lah. Kina rasa selama ni Kina rasa gembira.
puas hati. Minat pun boleh jadikan hobi. Ada pula timbul kenyataan yang mengatakan tak suit betul lah peminat-peminat ni kan. Apa pendapat Kina bila ada kenyataan yang sebegitu? Kina ambil positif. Kita ni tak sok nak tengok dia berjaya tau. Bukannya kata tak sok tu untuk memiliki dia ke merapati dia tu, bukan. Apa-apa berlaku pun, dia punya jatuh, dia punya bangun, kita bersama-sama dengan dia. Jangan pandang dia perfect. Kadang benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu, dan kadang-kadang benda yang kita tak tahu tu, bila tahu tu kita kena terima. Itulah dia. Kak Raja Mawar sebagai wartawan hiburan yang lebih 20 tahun, secara tidak langsung, bagaimana Kak Raja Mawar berinteraksi bersama dengan peminat-peminat ekstrim ni? Minat di luar pun kena faham tugasan wartawan. Kita menulis beretika. Kita kena ingat wartawan di media mainstream adalah wartawan yang profesional dan tidak akan menulis tanpa fakta dan bukti. Tapi setengahnya pula, bila kita menulis sesuatu gosip tu yang dianggap kita telah mendedahkan sesuatu dan tak boleh terima, 90% cerita wartawan yang didedahkan tu adalah betul. Kadang-kadang kita menulis dengan cara baik pun tidak boleh diterima. So bagaimana? Jadi ada peminat yang tak sok pada artis tu, kenalah tengok juga, pandang juga artis tu. Adakah artis tu melakukan sesuatu yang betul atau tak betul? Dan kita sama-sama menegur untuk kebaikan, bukan untuk nak jatuhkan. Sebab selama hari ni pun kita sentiasa memberi sokongan dan publicity yang besar-besar untuk artis tu. Yelah, mungkin konsep mereka ni adalah pemakan cili dia terasa pedas. So peminat-peminat ni akan rasa lebih daripada artis diorang kan. Oh, ini dah satu tahap melampau dah tau. Sebab saya rasa macam satu melanggar privacy kita, satu tidak menghormati kerja kita. Kita menulis berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang ingin dilaporkan. Tetapi mereka tidak boleh menerima teguran-teguran itu melalui media tau. Jadi saya rasa macam mereka ini bukan peminat yang lebih kepada profesional yang ingin mendukung kejayaan artis itu kan. Tetapi mereka lebih kepada nak memprotek artis mereka dari segi segala benda. Mereka marah, awak hidup dengan artis tu ke? Sedangkan artis tu sendiri tidak melatah dengan apa yang kita laporkan. Tapi mereka ni ibarat macam kau kena ikut cakap aku. Lebih baik menjadi peminat yang meminatis dan menyenangkan untuk semua orang. Kalau dengan lagu ini Dayang terima fans yang baru, generasi baru, why not? Itu satu benda yang positif dalam kerja Dayang. Kenapa yang kau fitnah aku, kau body shaming aku, hina aku seteruk tu netizen oi? Andai kau pun tahu cerita kita begini. Pelakon Zulin Aziz baru-baru ini telah menerima kecaman dan komen negatif dari netizen apabila beliau memuat naik komen tentang isu tuntutan penyanyi Siti Nordiana yang berbunyi, nak buat apa RM200,000 tu? Dapat ke ubat hati yang terluka? Tak apa, jom kita dengarkan komen lanjut daripada Zulin Aziz. Assalamualaikum Zulin Aziz, apa khabar? Waalaikumsalam, dengan muka bengkak aku. Aku dikejutkan oleh melodi. Ya, kenapa? Tergempar. Sebelum nak tanya kepada isu dimanipulasi, kita nak tanya dulu. Hari tu Zulin ada share tentang berita gembira bakal berkahwin dalam masa terdekat. Betul ke ataupun apa yang Zulin nak kongsikan? Tahu tak, nak isi borang pun susah. Tahu nak kahwin PKP, orang kata senang kahwin free, mana ada. Nak pergi pejabat kadi, ada SOP dan sebagainya, susah lah. Biar okey sikit dulu, insyaAllah. Dah tanya pasal kahwin, kita nak tanyalah isu yang terbaru, yang hangat lah. Mengatakan yang Zulin ada memuat naik komen berkenaan dengan penyanyi Siti Nordiana. Antara ayat Zulin, nak buat apa 200,000 tu, dapat ke ubat hati yang terluka? Jadi banyaklah komen-komen netizen yang kecam Zulin, kata Zulin ni menyindir, membeli Siti Nordiana. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Apa niat Zulin tulis ayat tu? Kalau kita baca dengan nada, nak buat apa dengan 200,000? Boleh ke? Tu nampaklah Zulin ni nak peli-peli orang. Tapi kalau kita baca 200,000 tu, boleh ke nak ubat hati kita yang sakit ni? Kalau kita baca macam tu, nampak tak benda tu negatif? Netizen ni dia komen, dia baca ikut emosi dia. Jadi dia akan hentam saya lah, kata, oh Zulin ni dengki lah, jealous dengan Siti Nordiana apa. Ya Allah, subhanallah, kau janganlah fitnah aku pula. Dia keluar single pun kita letak di story, dengar single terbaru. Saya tak ada tim mana-mana pihak pun, cuma kita komen macam tu sebab ya, saya pun ada banyak kali pengalaman sama menyamar orang, tapi end up benda tu tak settlekan masalah saya pun. Last kali yang boleh menyelesaikan masalah adalah dengan maaf. Itu pandangan Zulin je. Sebab
Industri kita kecil kan. Dua-dua tu kawan kita rasa macam tak ada cara lain ke? Tak boleh settle tepi ke? Mereka ada alasan mereka sendiri. Kita tak ada kat tempat dia. Kita tak tahu. Saya tak nak masuk campur hal tu lebih-lebih lah. Zulin tak pernah komen dekat mana-mana portal Tapi sebabkan dua-dua tu kita pernah kerja sekali. Jadi mungkin sebab tu Zulin rasa terkesan kot bila dah gaduh pula diorang ni. Netizen sampai kata Zulin ni nak curi limelight lah, nak join juga dan cari nama lah dengan isu ini. Jadi apa yang Zulin berkatakan? Saya komen macam orang biasa je komen. Korang yang highlight, korang screenshot, korang jadikan headline. Aku ke yang kena? Aku ke yang ria-ria sangat? Tak ada. Saya tak perlukan populariti. Orang nak cakap aku sendu ke apa, suka hati. Saya ada kerja saya. Saya nak cari duit. Cukup. Dan saya ada baca Zulin ada buat naik. Zulin minta maaf dengan Siti Rodiana. Berkongsikanlah stres dengan kecaman-kecaman netizen ni sampai orang salah anggap, manipulasi, orang fitnah Zulin. Apa yang Zulin boleh katakan? Zulin sendiri dah DM Siti Rodiana jelaskan perkara sebenar. Kita tak nak nanti disebabkan komen tu kita pula ada masalah dengan dia. Kita bukannya mesej dia tu sebab nak suruh dia minta maaf tak ke kita pun nak minta maaf tak. Kita nak clearkan keadaan yang kita tak ada masalah. Jadi bila dia pun clear, kita harap nanti fan dia pun clear lah kan. Ramai netizen dia cakapkan Zulin memang 200,000 tu dia tak boleh sembuhkan hati yang terluka. Tapi sekurang-kurangnya dia boleh bagi pengajaran. Jadi dengan isu yang sama, netizen yang fitnah saya tu saya bagilah pengajaran. Zulin pun terpaksa ambil legal action. Janganlah marah. Tu yang korang cakap kat Zulin. Kenapa yang kau fitnah aku, kau body shaming aku, hina aku seteruk? Tu netizen oi. Zulin dah bagi amaran dah. Diorang pun mungkin akan dapat surat nanti. Jadi berapa individu yang akan terima surat daripada Zulin? Lebih daripada 10 sebenarnya. Setiap portal tak berapa. Yang mana yang berat-berat je lah. Dah sampai ayat-ayat yang melampau dan dia menimbulkan cyberbully tu, Zulin ambil tindakan lah. Tapi aku ni bukanlah kejam sangat. Ada beberapa individu dah datang pada saya minta maaf. Sekali lagi saya kata benda yang sama. Nangis. Kau akan buang masa aku, kau akan buang duit aku bayar lawyer ni. Itu yang saya cuba tegangkan tadi tu. Sakit hati ni masih sakit hati ni. Tapi saman tu bukannya boleh lembutkan hati aku ni. Mungkin yang menangis tadi tu dia dah tahu. Dia bagi pengajaran kat dia lah. Saya bagi notis amaran. Hati-hatilah bila kita menulis. Jangan sampai melebihi batas, itu je. Kita kembali lagi dalam Melody. Yes. Okey, kawan-kawan di rumah, nak bagi tahu ni, Oppo kali ni membawakan anda model terbarunya Oppo Reno 6Z yang sangat menarik, memaparkan skrin yang luas, rekaan bentuk fleksibel yang menarik dan sangat mudah dipegang. Jomlah kita bersama dengan Elizabeth Tan untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Okey, go Elizabeth Tan. Baru-baru ini, jenama telefon pintar popular Oppo telah melancarkan koleksi terbaru dalam siri Reno iaitu Reno 6Z 5G dan Reno 6 5G yang dipertingkatkan dengan kebolehan penghasilan potret yang hebat. Dengan kemas kini terbaru, siri Reno 6 5G meneruskan sasaran Reno dalam memberikan kehebatan pengimejan dan membawa pengalaman potret sesuatu yang hebat serta kebolehan AI yang dipertingkatkan membolehkan pengguna merakam setiap emosi dengan tepat dalam sebuah potret. Potret SUA bokeh pada Reno 6Z 5G dan Reno 6 5G memberikan kualiti SUA bokeh yang sinematik dan hebat dengan hanya satu klik sahaja. Oppo Reno 6Z 5G dan Reno 6 5G juga didatangkan dengan harga RM1,699 dan RM2,399. Peratempah bermula pada 5 Ogos 2021 sehingga 13 Ogos 2021. Menarik ni. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom kita bersama dengan Elizabeth Tan. Oppo telah melancarkan Oppo Reno 6Z 5G yang mempunyai 64 megapiksel AI tri-camera. Okey, phone ni adalah phone terbaik kalau korang nak ambil video dan gambar yang cantik-cantik dan terbaik sebab ada macam-macam feature dan function AI yang boleh membantu. Macam portrait suar bokeh yang boleh mencerahkan subjek dalam gambar. Tak kisah siang atau malam
dan boleh juga secara automatik tukar latar belakang dengan efek bokeh. Sangat-sangat cantik. Selain tu ada video portrait kecantikan. Okey, ni boleh menaikkan efek kecantikan dalam video. So tak payahlah risau. Cantik ke tak, handsome ke tak, akan sentiasa cantik. Okey. Selain tu phone ni ada 30 watt pengecasan pantas SuperVOOC 4.0 yang boleh charge dari 0 hingga 50% dalam masa 21 minit sahaja. Sangat cepat kan? Ni adalah Oppo Enco Air, which is Oppo's in-ear earphones yang akan menghasilkan sound yang sangat tepat, jelas dan sedap. Harga untuk Oppo Reno 6Z 5G hanya RM1,699. Ada dua warna, Aurora dan Stellar Black. Cantik kan? Kalau korang nak beli Oppo Reno 6 5G pula, harga dia RM2,399. Harga untuk Oppo Enco Air RM299. Ada dua warna, Misty Black dan Misty White. Kalau korang nak pra-tempah atau pre-order, buat cepat-cepat buat sekarang, sebab kalau korang pre-order Oppo Reno 6Z 5G atau Oppo Reno 6 5G dari sekarang hingga 13 Ogos, korang akan dapat macam-macam banyak hadiah percuma yang best yang bernilai RM779. Macam mari Lizzie tunjuk. Jeng jeng jeng. Apa dalam kotak ni? Jom kita tengok. Ada power bank, ada smart tag, ada bluetooth speaker. Selain ni korang akan dapat juga setahun storan HeyTab Cloud 1TB dan Oppo Enco Buds. Korang boleh pre-order Oppo Reno 6Z 5G dan Oppo Reno 6 5G kat My Oppo Space, Oppo Brand Store, Oppo Official Online Store, Rakan Chain Store, Rakan Telco, Rakan E-commerce dan rakan-rakan pengedar saham. Hebat betul. Okey, ni kita nak cerita pasal penyanyi kita, kesayangan Malaysia, Dayang Nur Faizah. Dia baru keluar lagu last Friday yang bertajuk Sayang Apa Khabar. Salah. Sayang Aku Tanya Apa Khabar. Itu lagu lain. Dan dia berduet bersama dengan Zain Akal, penyanyi junior. Wah, Ci sekarang kemain Ci sekarang nyanyi dengan junior-junior nowadays. Tapi sebenarnya kenapa? Adakah betul Dayang Nur Faizah nak turunkan sikit standard untuk lebih relevan dalam industri nyanyian? We never know. Dia saja yang tahu jawapan. Jom kita bersama dengan Dayang Nur Faizah dan Zain Akal. Okay, go! Sayang, aku tanya apa khabar. Baiklah, baru-baru ini penyanyi Dayang Nur Faizah telah melancarkan single duet yang berjudul Sayang Aku Tanya Apa Khabar bersama dengan penyanyi BBNU ataupun Budak Baru Naab. Siapa lagi kalau bukan Zain Akal. Hebat penyanyi ni. Wah, ini merupakan gabungan yang hebat antara junior dan juga senior. Tetapi persoalannya di sini, kenapa Dayang memilih Zain Akal untuk bekerjasama bagi lagu kali ini? Adakah untuk kekal relevan dalam industri? Kalau difikirkan balik, memang pilihan yang tepat. Tak apalah, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita dengarkan apa kata Dayang Nur Faizah dan Zain Akal sendiri. Lagu ni saya rasa bersesuaian dengan situasi kita sekarang, di mana hampir semua orang sekarang ni tengah merindui seseorang ataupun merindui apa sajalah. Macam Dayang dah lama tak balik kampung, so orang lain pun boleh relate. Bila orang dengar lagu ni, at least dia tak rasa dia keseorangan, sebab ramai orang tengah merasa perkara yang sama sekarang ni. So, lagu ni bagi saya ia adalah satu kolaborasi yang istimewa buat saya sendiri, di mana saya diberi peluang untuk berkolaborasi dengan artis senior, artis yang berpengalaman, Dayang Faizah sendiri. Dan lagu Sayang Tanya Apa Khabar ni, lirik dan melodi saya cerita sendiri. Sebenarnya disebabkan saya seorang BNU, jadi Dayang Nur Faizah seorang legenda, orang yang berpengalaman. Jadi begitu satu impian untuk saya juga. Jadi bila di rezeki untuk berduet dengan Dayang Faizah, bagi saya bila dah dapat Dayang, saya rasa saya kerja lah. Okey, seperti kita tahu kan, Dayang dah banyak bekerjasama dengan penyanyi-penyanyi senior yang lain yang hebat. Kenapa kali ini memilih Zain untuk bekerjasama? Adakah kerana Dayang nak mencuba genre yang baru, atau mungkin Dayang sendiri ada target audience iaitu di kalangan remaja itu sendiri?
sendiri, apa pandangan Dayang melihat pemilihan bekerjasama dengan Zena kali ini? Kalau dengan lagu ini Dayang terima fans yang baru, generasi baru, why not? Itu satu benda yang positif dalam kerjaya Dayang, dan untuk memberi satu benda yang fresh untuk peminat-peminat Dayang yang selama ini sentiasa support Dayang, sentiasa follow Dayang. Dengan penyanyi-penyanyi baru ni dan juga komposer baru ni, sebenarnya Dayang sendiri banyak benda yang Dayang boleh belajar daripada diorang. Dalam masa yang sama Dayang pun belajar. So Dayang seronok. Tapi first time Dayang dengar, apa cakap, siapa ni? Siapa buat lagu ni? Setelah Dayang dapat tahu Zen, oh okey, dia pun antara penyanyi baru yang Dayang rasa sangat-sangat talented. Dari segi penulisan pula memang Dayang rasa boleh pergi jauh insyaAllah dalam industri muzik ni, dan insyaAllah saya sentiasa doakan. So Alhamdulillah Dayang diberi peluang untuk bersama-sama bekerjasama dalam duet kali ini. Hopefully peminat pun boleh menerimalah kerjasama Dayang dan Zen. Waktu saya posting pun saya belum tahu Bobby itu dari Malaysia. I think diorang ni kena juga kita ajar dia sikit. Sebab apa? Main sedap-sedap mulut je nak maki Hamon. Jika teringat tentang diri kau jauh di dah ke? Hello, hi guys. Anda bersama dengan saya Nabila Huda lagi sekali di Melody. Saya nyanyi tadi tu sebab ni kita nak cerita pasal Melly Go Slow lah ni. Wah, you guys tahu tak? Dengar-dengar cerita Melly Go Slow sebenarnya ada tertengok dan dia juga post video seorang warga rakyat Malaysia yang bernama Bobby Fahsai. Dia nyanyi lagu Melly. Alah, lagu yang Melly tulis tu, Cinta, yang dia nyanyi dengan Krisdayanti, dengan dia sekali tu. Sekarang ni video tu dekat Instagram Melly Go Slow dah 1 juta viewers. Hebat ke tidak? Lepas tu Melly pun berhasrat lah. Dia tulis dekat caption dia, habis baca tau. Dia cakap dia nak tahu siapa Bobby ni dan dia rasa nak jumpa. Jadi tim Melody takkan tidak-tidak dia pun nak jadi the first one lah nak kena call Melly Go Slow untuk buat virtual bersama dengan Bobby tu. Sukalah awak Bobby Kau suka? Kau ketawa? Kan? Okey, tahniah Bobby. Kita tengok apa jadi kat Bobby dengan Melly Go Slow. Okey, go! Ahad lalu, pencipta lagu dan penyanyi popular Indonesia Melly Go Slow telah memuat naik satu video seorang lelaki asalnya dari Sarawak, Malaysia yang membuat cover lagu Cinta ciptaan penyanyi itu sendiri. Dengarkan hatiku. Dalam posting tersebut, Melly juga telah meluahkan hasrat untuk bertemu dengan lelaki yang dikenali sebagai Bobby. Yang tak nama Bobby itu tak payah ambil berat sangat. Jadi, Melody pun apa lagi? Plan baik-baik untuk temukan kedua-duanya. Tetapi, macam mana agaknya reaksi Bobby ketika dipertemukan? Nak tahu? Jom kita tengok. Baru-baru ini kan Melly telah berkongsi satu video di laman sosial Instagram yang mana memuat naik satu video cover seorang lelaki asal daripada Sarawak, Malaysia yang menyanyikan lagu Melly sendiri. Apa agaknya istimewanya Bobby itu sendiri? Pada suatu hari saya tiba-tiba mendapatkan direct message yang sangat banyak dari orang-orang. Mereka semua mengirimkan video Bobby. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan video itu, tapi karena terlalu banyak yang kirim, akhirnya saya buka. Saya lihat video Bobby, saya follow Instagramnya. Bobby di mata saya adalah insan yang spesial, suaranya dan semuanya. Dia mengcover lagu-lagu dengan apa adanya. Terus saya jadi pengen nangis. Bobby spesial banget buat saya. Bobby bener-bener beda, dan waktu saya posting pun saya belum tahu Bobby itu dari Malaysia. Banyak yang komen, ini dari Malaysia, ini dari Malaysia. Saya semakin terharu karena saya sering sekali membaca kegaduhan antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia. Jadi saya seperti berikan oleh Allah, ini ada seorang sosok yang bisa meleburkan Indonesia dan Malaysia menjadi suatu yang indah. Saya punya harapan besar sekali untuk Bobby. Luar biasa deh, Bobby di mata saya itu spesial banget. Di caption Melly sendiri, Melly meluahkan hasrat untuk kiranya ada siapa-siapa pihak media yang ingin menemukan Melly dan juga Bobby kan. Dan kami daripada Melody mengambil inisiatif lah, orang kata. Thank you, terima kasih. Ya, untuk orang kata menemukan Melly dan juga Bobby. Masya Allah. Assalamualaikum Bobby.
Oh, Teh Meli. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum bisa jumpa langsung, kita jumpanya via. Waduh, gemetar gini. Nggak nyangka. Apa kabar Bobby? Alhamdulillah sehat. Teh Meli sendiri kan meluahkan hasrat untuk bertemu dengan Bobby, seorang penyanyi dan pencipta lagu yang sangat hebat di Indonesia. Apa agaknya perasaan Bobby? Perasaan saya ni amat terkejut lah. Macam adakah ini mimpi? Ternyata ini real. Baik. Oh my God. Saya senang banget akhirnya bisa walaupun masih melalui Zoom tapi luar biasa senangnya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menjadi media untuk saya dan Bobby ya. Ada ataupun tidak rancangan yang Teh Meli sendiri ingin lakukan ke bersama dengan Bobby? Saya ingin membuatkan satu single buat Bobby karena saya ingin Bobby tidak hanya menjadi seorang penyanyi yang cuman besar di media sosial, tapi harus besar di platform dan di mana-mana. Suara Bobby itu juga spesial. Bobby pokoknya spesial banget deh. Punya sesuatu yang beda dari orang lain. Keadaan sedang pandemi, saya sedang mencari cara bagaimana bisa kita recording tanpa harus Bobby ke Indonesia atau saya ke Malaysia. Mudah-mudahan aja itu bisa segera terlaksana, kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia. Tak terungkap kata lah, Bunda Meli ialah legenda Indonesia. So, gementar. Oh, ini aja. Amat gembira lah. Bobby tunggu nanti ada yang hubungin kamu. Okey, insyaAllah boleh Bunda. Terima kasih kerana sudi untuk saya dan bertemu dengan Bunda Meli. Tak sangka benda tu jadi lah. Saya tengok dalam IG, tengok dalam YouTube. Ni dah bertemu walaupun secara virtual dah bertemu depan-depan. Happy lah. Mohon doanya dari semua ya. Semoga projek saya dan Bobby bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Centini. Bobby Fasai. Guys, cepat tepukan gemuruh pada dia. Alhamdulillah, rezeki tu memang tak salah alamat. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal cerita yang agak serius sikit. Pasal penyanyi Linda Rafa. Baru-baru ni dia ada post kat Instagram dia. Dia rasa terkilan sebenarnya. Sebab ada beberapa individu DM dia cakap benda-benda yang tak menyenangkan, berunsur lucah, maki-makian hanya kerana dia post satu video seseorang. Jadi disebabkan perasaan dia rasa macam okay, this is not right, dia buat police report. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kita bersama dengan Linda Rafa. Okay, go. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi dan pelakon Linda Rafa? Dengar cerita katanya Linda telah membuat satu laporan polis. Tentang apa tu? Jom kita tanya Linda Rafa. Okey, Linda Rafa. Minggu ni kira macam agak hangatlah diperkatakan apabila Linda Rafa telah membuat satu laporan polis berkenaan netizen-netizen yang mengecam awak di laman sosial. Seteruk manakah kecaman itu? First of all, Linda dah lama dah tak menimbulkan kontroversi lah. Maksudnya, tidak ada benda-benda yang Linda nak keluarkan dekat Linda punya media sosial. Oleh kerana satu video yang Linda dapat daripada my friend, tapi oleh kerana Linda Rafa yang post, dia jadi satu isu yang sangat panas. Caption tu adalah tentang arwah anak Linda mengidap kanser. Jadi Linda tersentuh dengan video sebab Perdana Menteri kita pun mengidap penyakit kanser. Hati Linda tu memang pasal Linda concern pasal orang yang ada kanser ni. Linda bukan politician, I tak involved dengan politician, I tak side mana-mana, tapi oleh kerana I post gambar Perdana Menteri menjadikan satu isu yang sangat panas. Tapi kalau dah mengaibkan Linda, family dan keluarga semua terbabit, itu yang terpaksa buat laporan polis. Kecaman-kecaman yang seteruk mana yang Linda Rafa terima? Dalam komen caption tu memang banyak lah, tapi Linda tak ambil pot. Tapi bila diorang DM personal dengan Linda, keluarkan perkataan lucah, membabitkan Linda konon-kononnya ada membuat hubungan dengan itu yang membuatkan Linda tak boleh tunggu. Tapi ada satu lagi posting Linda yang Linda repost daripada IG cakap isu semasa lah kan. Tapi Linda dah delete sebab Linda fikir okay, mungkin benda ni memang salah. Tak elok lah Linda nak cakap benda-benda macam ni kan sebab Linda pun tak tahu cerita sebenar. Bagi Linda, rakyat Malaysia, Linda prihatin juga
Mestilah Linda marah. Linda duduk rumah, family duduk rumah, tapi tengok orang luar, oh ramai-ramai duduk berkumpul macam tu. Of course Linda rasa macam I ada hak untuk bersuara kan. Tapi masyarakat kat luar sana ni bila kita bersuara, dia pusing lah cerita benda lain kan. Jadi kan Linda, apa yang sempat saya baca, awak mengatakan macam duduklah rumah apa segala benda macam awak cakap tadi kan. Netizen-netizen di luar sana pula yang mengatakan macam artis-artis ni macam lebih baik diamlah sebabnya korang ada banyak duit. Tak macam orang-orang di luar sana yang terganggu sikit pendapatannya. Apa komen Linda tentang tu? Itu lagi salah dia orang cakap benda tu. Sebab bagi Linda kenal ramai artis. And Linda tahu ramai artis yang terkesan. So tak boleh kerja, tak boleh syuting, tak boleh nyanyi. Even ada lagu Elite, Alhamdulillah tu baru je siap pun tak dapat nak buat show. And then kawan-kawan Elite pun tengoklah macam Azhar pun jual sejadah. Semua artis-artis buat review makan. Takkanlah masyarakat tak boleh tengok benda tu. Takkanlah tak boleh fikir artis je kaya. Tak semua artis kaya, tak semua artis berkemampuan. Yang macam Linda cakap lah, walaupun awak dah block saya, walaupun awak dah delete, saya tetap dapat awak punya profile apa semua kan. Jadi tindakan selanjutnya Linda kepada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata ataupun tuduhan yang teruk ni kepada Linda. Seperti Adi tahu, Linda punya style, Linda ni memang cepat maafkan orang. Sebab tu I boleh maafkan 100 netizen yang fitnah pasal I kes arwah mak tu kan. This time I rasa macam I tak boleh tunggulah, I tak boleh bagi peluang lagi. Diorang ni macam dah maafkan buat balik. So just beware je lah diorang ni semua. Kalau diorang ni tak insaf lagi, I think diorang ni kena juga kita ajar dia sikit. Sebab apa? Main sedap-sedap mulut je nak maki Hamon, nak buat cakap-cakap lucah ke orang, and then pergi sebarkan Linda punya kat Twitter. Jadi Linda ni ada anak, ada suami, ada family. So benda ni memang efek. Even Linda tak boleh tidur 2-3 hari sebab fikirkan benda ni. Rasanya dah banyak duit keluar. Pakai lawyer pun kita keluar duit juga. This time Linda nak ajar sikit lah netizen ni yang jenis degil sangat. Yang saya perasan lah, tak silap saya, ada yang mengatakan macam habislah dengan Linda Rafa ni, jangan cari pasal. Sebab Linda Rafa memang suka report-report polis ni. Jadi apa komen Linda tentang itu? I tak nak buat report pun. Tapi bila I dapat advice daripada few friends, daripada lawyer, daripada family, so diorang kata Linda, cuba bagi rasa sikit diorang ni kan. Dia ingat sedap je mulutnya nak bercakap, nak sebarkan fitnah. Linda rasa okay, this time I nak saman lah, I rasa. Ni pengajaran sikit, so that lepas ni tak adalah senang-senang nak buat artis-artis lain ke kan. Ramai yang macam, okay, inilah tindakan yang sepatutnya diambil oleh mereka-mereka yang dipijak ini. Jadi ada tak apa-apa yang Linda nak katakan kepada mereka yang menyokong tindakan Linda ni dan juga yang buat benda-benda yang tak sepatutnya tu? Pada semua penyokong Linda rasa 99% memang side Linda. Linda nak ucapkan terima kasih sangat-sangat semualah kepada semua yang support Linda, yang doakan Linda. Netizen yang maki Linda, yang buat fitnah tu, nak cakap terima kasih jugalah kat diorang sebab diorang naikkan Linda punya sales tudung Linda. Dengan dia punya fitnah tu, Allah bagi rezeki kat Linda macam tu. Saya setuju sangat-sangat dengan Kak Linda Rafa. Okay guys, dengar sini, okay? Ni serius tau. Korang memang nak kena take it seriously pasal social media ni. Korang tak boleh nak tulis benda-benda yang boleh menyakiti orang lain. Kalau tiba-tiba benda ni berlaku kat korang, macam mana? Kan? Jadi kita nak kena kontrol emosi. Sometimes bila kita beremosi, kita tak sedar jari jemari kita type benda yang bukan-bukan. Tup-tup, kena saman. Kan dah tak okey tu, sendiri yang susah. Kan? Ingat, negara kita ada undang-undang. Jadi janganlah buat benda bukan-bukan. Tak bagus. Okey dah. Saya dah boleh tukar mood. Inilah dia. Kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada anda yang menonton saya daripada awal sampailah akhir. Kita tunggu minggu depan. Cerita apa yang lagi panas, yang lagi sensasi, yang lagi kontroversi. Bersama dengan saya, Nabila Huda. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Adios, amigos.